Muhammad untuk semua yang hadir. InsyaAllah malam ni kita akan melihat masa yang ada ini tentang dua orang imam dalam bidang hadis. Setelah siri yang pertama dulu kita lihat tentang Abdul Rahman bin Mahdi dan juga Ali bin Al-Madini, dan kita dapat beberapa faedah daripada biodata mereka. Di malam ni insyaAllah kita sambung dua orang lagi imam. Dan kalau dulu kaitannya ialah kaitan guru dan murid, kali ini kaitan di antara kedua orang imam kita nak bicara pada malam ini lebih rapat lagi, iaitu kaitan di antara ayah dan anak. Dan ini juga adalah di antara contoh bagaimana para ulama hadis mewariskan ilmu ini kepada keluarga mereka. Walaupun tak ramai yang kita ketahui, tapi memang ada, terutama di kalangan periwayat hadis, bahkan di kalangan para sahabat dan tabi'in, yang mana keluarga itu dikenali sebagai keluarga hadis, keluarga ilmu, dan ia terkenal di kalangan yang mempelajari hadis, sehingga kan ulama-ulama yang mengarang dalam mustalah hadis mengkhususkan satu bab khas tentang riwayat anak daripada ayah ataupun sebaliknya. Dia menjadikan dia satu cabang ilmu daripada ilmu hadis. Jadi ini yang agak pelik bagi kita, kerana kadang-kadang ilmu hadis ini kita sangkakan dia hanya berbicara tentang bagaimana menapis hadis, bagaimana menilai hadis, dan bagaimana memahami hadis. Tapi bagi ulama, mustalah hadis yang sebenar ialah mengandungi pelbagai bab dan pengetahuan yang perlu diketahui, termasuklah dalam bab-bab yang dipanggil mungkin kita panggil perkara-perkara yang tidak begitu penting pada mata kita pada hari ini. So kalau nak betul-betul tahu bagaimana nilai ataupun kedudukan dan macam lagu Pratas tu, teringat lagu lama. Jadi ulama hadis dulu memandang ilmu hadis ni sebagai ilmu yang bercabang-cabang, banyak tajuknya, banyak subtopiknya, banyak, sehingga kan topik-topik kecil pun diletakkan sebagai ilmu, satu bab, satu tajuk, 50 lebih tajuk contohnya, untuk seseorang itu menjadi penuntut ilmu hadis yang sebenar. Dia mesti mengetahui tajuk-tajuk yang banyak ni. Di zaman sekarang kalau kita nak ikuti tajuk-tajuk seperti ini, mungkin pada setengah orang dia akan menganggap separuh daripadanya adalah tak perlu, kan? Ada ustaz tak ada ni. Esok pergi esok esok. Jadi saya pernah beranggapan sedemikian. Maknanya dalam proses untuk ilmu, kita pernah melalui satu keadaan di mana kita merasakan ilmu tersebut perlu ditingkaskan, sehingga ke tahap buang banyak benda dan tinggal yang kita anggap sebagai asas utama saja. Benda-benda kecil kita rasa macam tak perlu. Jadi kalau kita lihat kitab yang paling nipis dalam ilmu hadis pun ada sebut tentang benda-benda yang bercabang ni. Kalau kita carilah kitab mustalah hadis mana pun, dia akan sebut di antara keperluan untuk kita penuntut ilmu hadis ialah mengetahui tentang periwayat dan tentang selok-belok periwayat, nama-nama orang, siapa mereka, nama-nama imam, siapa mereka, keadaan mereka dan sebagainya. Dan malam ni kita mengambil dua ulama yang khusus terlibat dalam bidang
ataupun dalam banyak-banyak cabang ilmu hadisnya, mereka lebih menumpukan, mereka lebih terkenal dalam bidang menilai periwayat hadis, menilai periwayat, apa kita panggil sebagai pujian dan kritikan, ataupun al-jarh wa ta'dil, kritikan dan pujian. Jadi pertama sekali ialah Abu Hatim dan anaknya ini, mereka berasal daripada tempat yang dipanggil Roy ataupun Ray, sekarang ni dalam jajahan Iran, Tehran. Dan mereka merupakan di antara alim ulama yang terkenal zaman itu. Dan satu lagi pasangan sebenarnya, iaitu Abu Zur'ah, tapi saya tak sebutkan malam ni lah sebab saya ambil kepada Abu Hatim dan anaknya. So Abu Hatim Ar-Razi, anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan Abu Zur'ah Ar-Razi ini antara tokoh ulama di kawasan tersebut. Dan Abu Hatim, yang ayah ni Abu Hatim Ar-Razi ni, lahir pada 195 dan wafat 277. So ini punya tempoh dia hidup 277. So dia lewat sikit wafatnya daripada imam-imam yang sebaris dengan dia, seperti Imam Al-Bukhari, Muslim. Dan menurut sebagai ulama ataupun menurut ulama-ulama jarh ta'dil, ini memang sebaris dengan Al-Bukhari. Dan ada juga pandangan yang kita akan tengok nanti kaitan beliau dengan Imam Al-Bukhari. Dan manakala Ibnu Abi Hatim atau nama penuhnya Abdul Rahman bin Abi Hatim, lahir pada 240. Jadi makna di zaman itu juga maksudnya, dan meninggal 327. Itu segi tarikh ya. Dan Abu Hatim nama penuhnya menarik juga, iaitu sama dengan nama penuh Imam Asy-Syafi'i, iaitu Muhammad bin Idris. Sebab tu di dalam kitab-kitab biodata periwayat ni, kadang-kadang ada kitab yang letak nama dekat-dekat lah, ataupun letak dari segi bukan dekat-dekat dari segi tarikh, tapi dari segi nama, indeks kan. So Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Idris Ibn Munzir Abi Zur'ah Ar-Razi. Dan anaknya Abdul Rahman bin Muhammad lah, Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris. Kedua-duanya adalah imam yang terkenal dalam hadis. Permulaan mereka lebih kurang sama, iaitu dalam usia belasan tahun telah mula mempelajari hadis. Kita panggil mula menuntut ilmu hadis. Dan menuntut ilmu hadis itu kita selalu sebut, jangan dianggap seperti menuntut ilmu di zaman sekarang, iaitu waktu yang terhad, keadaan yang kadang-kadang keadaan yang tak bersungguh, banyak online, banyak negara ringkas. Jadi zaman tu menuntut ilmu dia ada package dia ialah, antaranya ialah dia mesti tulis sendiri hadis yang nak dipelajari, salin hadis. Itu satu skill tu, satu kesabaran, satu benda yang amat berat, kerana bukan disediakan begitu saja dengan mudah. Namun sekarang kitab dah sedia dicetak, kita boleh beli kalau ada duit. Kalau tak ada duit, kita boleh download free ya. Telah disediakan, telah dibariskan, ada yang telah disemakkan untuk kita, dijilidkan dengan elok, diwarna-warnikan, disusun dengan rak buku. Kita perasan pandai, tengok rak tu cantik. Jadi zaman dulu mana package utama ialah menulis hadis. Itu first sekali. Jadi bermula muhaddis ini bermulanya dengan mula menulis hadis, menulis. Dia kena salin. Sama ada salin hadis tu daripada orang lain atau daripada nuskah yang ada pada syekh dia minta salin. Kemudian dia kena berada untuk mempelajari hadis yang dia salin. Dia dah salin dah contohnya 1000 hadis. Bayangkanlah berapa hadis dia salin. Kalau dah 1000 hadis, berapa masa dia ambil. Kemudian 1000 tu jugalah dia kena jumpa dengan syekh tu, dan dia kena baca depan tu, atau dengar orang baca, atau dengar syekh baca, untuk dapat bacaan disahkan betul atau tidak yang dia salin tu. 1000 lagi maksudnya, 1000 hadis lagi, one by one. Kemudian dia perlu fahami juga hadis tu, dia catat di sebelah atau sebagainya, dia perlu bincang pula. Kemudian dia kena salin pula hadis dari guru yang lain,
Kemudian kadang-kadang dia pergi guru yang lain, hadis yang sama berulang kali dia kena salin juga. Jadi mula benda ni, bila dia mula awal, maka kita boleh bayangkan bagaimana hidup dia tak banyak tersasar kepada benda yang sia-sia. Dia jaga, buat betul-betul full time, itu maksudnya. Dan Abu Hatim bermula lebih kurang 14 tahun menulis hadis. Anak dia suruh pergi baca Quran. Anak dia Ibnu Abi Hatim lah yang kita bincangkan. Dia suruh pergi baca Quran, maksudnya belajar Quran, hafal dan belajar dengan guru, maksudnya yang mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah dan mempunyai ilmu, belajar sampai habis baru tulis hadis. Lebih kurang umur 14-15 tahun juga start tulis hadis. Dan ini menunjukkan kita, kalau kita nak lahirkan zaman sekarang punya Abu Hatim, so kita kena start awal. Start awal. Bukan masuk yang dah lambat tak boleh start, tapi kena cover balik dekat sudut-sudut yang lain. Ini maksudnya full time. Sebab tu kita selalu baca dalam bagaimana mereka boleh menyalin, belajar. Ini sebelum cerita bab hafal lagi, tak mahu cerita bab hafal, cerita bab salin dan belajar berpuluh ribu hadis, bahkan sampai mencecah ratus ribu dan juta riwayat ada pada dia. So bayangkan waktu yang dia perlu guna untuk buat pengumpulan. So ni bukan setakat full time, ini tak ada time, tak tahu lebih pada full lagi. Kemudian yang kedua, kalau kita nak kagum pun ialah pada pengembaraan. Jadi kedua-dua Abu Hatim dan anaknya ni memang menjadikan hidup mereka ni sebahagian besarnya pada pengembaraan, mencari hadis. Dan kita pernah cakap lama dulu pasal kembara ahli hadis ni, apa faedah dia, apa keperluan dan sebagainya. So ini semua mendidik jiwa seorang muhaddis. Dan kita akan tengok kisah yang satu dua kisah yang pelik dan mungkin juga kisah yang boleh memberikan kita semangat ataupun boleh terus tak ada semangat, boleh juga. Tengok pada cara kita ambil kisah tu lah. Baik, dari segi guru dan murid, guru Abu Hatim ni dia hidup zaman awal. Jadi guru-guru dia adalah guru-guru yang lebih kurang sama dengan ulama-ulama lain di zaman tersebut. Dan dia sempat jumpa guru-guru yang terkenal, antaranya seperti Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Dukain. Fadl Ibn Dukain ni adalah guru kepada Imam Bukhari, Imam Ahmad dan sebagainya. Jadi ini guru-guru, maksudnya guru-guru dia setaraf dengan guru-guru imam-imam yang terkenal di zaman tersebut. So, dia sempat jumpa. Dan ada yang dia sempat jumpa sekejap saja, tapi dia sempat. Syekh-syekh yang seperti Ubaidullah bin Musa, antara guru kepada Imam Al-Bukhari dan lain-lain lagi, dia sempat jumpa. Dan begitu juga anak dia Ibnu Abi Hatim sempat juga jumpa guru-guru tersebut, ada sebahagiannya lah. Dan kata seorang murid kepada Abu Hatim, dia juga nama Abu Hatim juga. Jadi Abu Hatim ada banyak sebenarnya kan. Kadang-kadang kita jumpa dalam sanad, kita tak tahu ni Abu Hatim yang mana. So itu antara kita panggil kepentingan kita mengetahui kat mana kita nak cari benda-benda ya. Abu Hatim ni, kalau sahabat-sahabat yang selalu baca dalam hadis, dia adalah gelaran kepada ramai orang kan. Antara dia seperti seorang tabi'i nama Abu Hatim tabi'i, gelaran dia Abu Hatim. Juga dia gelaran bagi Ibn Hibban, juga nama Abu Hatim. So kita, bila kita hidup dalam, ataupun tak ada hidup dalam sangat lah, tapi nak masuk dalam ilmu hadis ni sikit-sikit, so kita menghadapi satu masalah. Tapi sebenarnya bukan masalah, tapi lebih kepada bagaimana kita nak selesaikan banyak teka-teki persoalan. Jadi bila orang yang belajar ilmu hadis, dia ada banyak persoalan, itu betul lah, itu betul.
dan dia kena belajar bagaimana nak selesaikan persoalan tu. Contoh dalam ilmu hadis adalah nama-nama periwayat. Di nama-nama periwayat ni ada ramai, nama lebih kurang sama, ada yang bin pun sama, ada yang gelaran yang sama, dan semua ni memerlukan kepada dipanggil nak ilmu untuk mengenal pasti tahap manakah periwayat tersebut. Sebab tu dalam salah satu cabang ilmu hadis yang disuruh oleh para ulama ialah kemampuan untuk mengenal pasti di manakah periwayat itu berada dalam dipanggil tawaqat ataupun tingkat-tingkat periwayat ni. Adakah dia daripada tabi'in, adakah dia daripada sahabat, adakah dia daripada selepas itu, dan kadang-kadang bertembung khilaf di kalangan ulama, dia ni sahabat ke tabi'in, tabi'in ke bukan, benda-benda begitu. Jadi dia membawa kesan kepada kajian. Jadi dalam ilmu hadis ada banyak persoalan. Dan kata seorang murid tadi, Abu Hatim, yang seorang lagi bukan Abu Hatim Ar-Razi, dia kata aku cuba mengira guru kepada Abu Hatim Ar-Razi dan dia mencapai ribuan orang. Seperti Imam Az-Zahabi dalam buku dia kata dia tak dapat nak sebut guru-guru Abu Hatim, tak mampu, sebab ramai sangat. Dan begitu juga dengan murid dia, cuma murid Abu Hatim ni popular sikit lah, iaitu seperti Abu Dawud, An-Nasai, antara murid dia. Juga ialah sahabat dia sendiri yang juga dianggap murid dan sahabat. Di zaman dulu dia murid dan sahabat kadang-kadang satu, dalam satu masa dia guru, satu masa dia juga adalah sahabat dan murid. Seperti kita tengok dalam sebelum ni kan, Abdul Mahdi dan sebagainya. So Abu Hatim ni di antara murid yang juga merupakan sahabat dia ialah Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua orang imam ini, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, memang tumpuan pada masa itu. Dan bila mereka meninggal, ulama-ulama amat terasa kehilangan tu. Sebab dua orang ni amat rapat, dan mereka juga ada hubungan kekeluargaan. Dia sepupu saya, ada kekeluargaan, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dan kadang-kadang mereka jumpa dua orang dan mereka bincang, sampai Abu Zur'ah kata kepada Abu Hatim, aku rasa tak ada orang boleh faham melainkan kita dua orang je. So, ini bukan belagak lah kan, tapi macam kita belagak sikit kan. Kita banyak iddia, kita banyak mendakwa kita ni tahu semua. Tapi ni betul-betul dia macam dia kata, Abu Zur'ah kata, aku begitu lama, kadang-kadang beberapa hari, berapa lama aku tak dapat selesaikan masalah, sehinggalah aku jumpa dengan kau, dia kata. Abu Hatim kata, aku pun sama. Jadi dua orang ni disebabkan banyak sangat berbincang dan muzakarah dan juga ni, maka terkenal. Tapi dalam masa yang sama, Abu Zur'ah tetap mengambil hadis daripada Abu Hatim. So ini akhlak, bukan sekadar akhlak, tapi keperluan yang dipikirkan. Kita tak boleh rasa macam terikut sangat dengan seniority ni kadang-kadang. Dan ilmu ni dia dia tak mengira benda tu. Kita rasa macam aku dah 40 kan, dia ni baru 20 kan, takkan aku nak belajar dengan dia ke? So kita cuma duk takkan ni tu biasa kita lah. Takkanlah aku ni kan, tak mungkin kan, tak logik ke. So ini yang tak ada pada kita sekarang ni, akhlak ulama dulu. Baru ni saya baca satu buku yang dokumentasi Ibn Hajar tentang pembacaan sanad, bacaan buku hadis dan sebagainya. Saya beritahu pada Ustaz Nawawi Mustaqil. Ibn Hajar sebut dia pernah belajar dengan Syekh ni bersama anaknya. Dia dengan anak dia sama belajar dengan Syekh. Dan dia beritahu dalam buku dia, aku belajar dengan Syekh bersama anakku.
Dan kadang-kadang ada yang soal ijazahkan sanad tu biasalah, dia orang ni menjazahkan pada aku dan anak aku. Ini kita boleh buat dengan cara minta sanad ni memang berlaku di zaman dulu. Tapi ini belajar, maksudnya pergi sama-sama belajar dengan syekh ni, ayah dan anak. Dan dia tak malu untuk catat benda tu. Ya. Itu akhlak. Kemudian belajar daripada kawan, belajar daripada murid. Kemudian macam kita sebut sebelum ni, Abdul Rahman bin Mahdi, Ibnu Mahdi, dia sampai dan dia ditunggu-tunggu oleh guru dia untuk menjawab soalan. Dan bila guru dia kata soalan ni patut dia jawab, bila dia jawab, guru dia suka. Ini akhlak, kan? Kita kalau kita ada orang yang lebih bawah daripada kita, dia boleh jawab, kita tak dapat jawab, kita dengki, kan? Kita tak puas hati, kan? Kemudian kita juga baca kisah-kisah ulama hadis yang mana pernah berlaku perbincangan, tak tahu siapa yang betul, nak cek dulu. Maka berlaku bezaan pandangan antara dua orang muhaddis. Dan kemudian dua orang ni balik cek gitulah, mana jumpa balik. So salah seorang daripada yang dua orang ni berdoa semoga kawan dia betul, dia salah. Mana ada akhlak nak cari zaman sekarang, kan? Kalau kita nak buat program dialog, diskusi ke debat, kita mesti berdoa kita menang. Kita tak ada orang lah. Saya tadi dah doa supaya entah menang, tak ada, kan? So kita boleh buat lepas ni lah, Pak Ustaz boleh tolong. Kita buat dialog, diskusi, dan kita berharap orang lain yang menang. So kita ajar akhlak tu. Sebab kita ada bincang benda kebenaran ni, kita bukan bincang untuk diri kita. Maksudnya ramai orang ada bincang untuk dia dan geng dia menang. So itu benda akhlak yang tak ada, yang kurang. Kemudian kita dapati Ibnu Abi Hatim, anak dia pula seperti biasa belajar daripada guru-guru dan juga ada murid-murid dia. Kita lihat tak terkenal sangat guru atau murid dia biasa, tapi di zaman itu mereka lah yang dirujuk dalam hadis. So ini benda penting yang saya nak tekankan, bahawa kita jangan kira di kalangan muhaddis ni, jangan kita hanya cek ulama yang kita kenal saja ataupun yang kita selalu dengar. Sebab di zaman awal itu terlalu ramai ulama yang lebih kurang sama, tapi yang terkenal tu tak ramai sampai sekarang. Tapi zaman tu terkenal, itu maksud. Jadi elok kita baca juga, terutama yang mendalami bidang hadis, dia nak tahu pandangan-pandangan ulama ni. Tiba-tiba dia ambil satu pandangan yang dia tak tahu siapa dia, so dia tak boleh tolak. Dia kena cek siapa dia, orang ni siapa, bila dia bagi pandangan, kenapa pandangan disebut. Dan pujian ulama, kita tahu lah pujian ulama pada mereka berdua ni banyak. Abu Hatim dan anaknya ni dipuji sangat-sangat. Dan Abu Hatim ni dipuji pertama dari segi hafazan dia. So dia di antara yang hafazannya kuat, hafazannya. Dan soal hafazan ni penting di zaman tersebut, sebab ia antara cara membezakan antara imam dengan bukan imam, antara yang hebat dan bukan yang kurang. Tulis hadis semua orang boleh contohnya, tapi mengesuai apa yang ditulis tu susah. Dan hafazan ni kita tahulah bukan semata-mata diukur dengan begitu saja, tapi diukur dengan bukti. Maksudnya ulama hadis di zaman tersebut memang ada buat ujian, test, sama ada dia test diri dia sendiri atau orang test dia, secara tak langsung itu berlaku. Dan ketika menuntut ilmu, Abu Hatim menyebut kepada anaknya bahawa dia cerita pada anak dia bahawa dia sejak umur 20-an tu dah merantau ke banyak sangat tempat. Maksudnya ketika umur 20-an dia dah masuk bandar-bandar besar yang kita kenali, bandar-bandar Islam, bandar-bandar ilmu, seperti Dimashq, seperti di Baghdad, di Basrah, Kufah semua. Maksudnya Abu Hatim kata dalam lingkungan umur 20-an itu, beritahu pada anak dia, dia dah pun merantau tempat-tempat ni. Dia dah mengambil masa yang
awal dan lama untuk dia kuasai hadis tempat tersebut. Maknanya pertama dia kuasai hadis kat tempat dia dulu, kemudian dia mengembara, kan. Ini adat muhadis, dia mesti kuasai hadis tempat dia dulu, tulis dan sebagainya, kemudian dia pergi. Maksud dia pergi tu umur belasan tahun, 20-an dia dah habis banyak lah tempat. Itu maksud dia. Jadi hafazan dia amat dipuji oleh ulama, dan juga dipuji oleh Abu Zur'ah tadi, kawan-kawan dia yang juga kenal lebih dekat, kan, lebih dekat kenal. Dan guru dia pun puji juga. Ini antara pujian yang penting, bukan datang daripada semata-mata kawan baik atau datang daripada murid, datang daripada guru, ya. Yang memuji Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah kawannya, dan juga Abdul Rahman anak dia. Dan ada dua kisah ataupun dua peristiwa yang menunjukkan hafazan yang kuat dan juga pencarian yang meluas. Pertama ialah ketika belajar dan ketika bukan lagi terlalu tua lah, ketika masih lagi muda, Abu Hatim cerita kepada anak dia bahawa dia pernah ketika menuntut ilmu bersama-sama di sebuah tempat daripada seorang guru. Jadi dia pernah buat pengumuman, ramai-ramai yang hadir, termasuk Abu Zur'ah, termasuk yang ulama hadis yang lain. Dia pernah buat pengumuman, dia kata, siapa yang boleh bagi tahu saya hadis yang sahih yang belum pernah saya dengar, saya bagi dia dirham, 1 dirham, saya bagi bayar duit setiap hadis tu. Dia buat pengumuman, siapa kat sini ramai-ramai tu yang boleh bagi saya 1 hadis yang saya tak pernah jumpa, saya bayar duit. Dan kata Abu Hatim pada anak dia, tak ada seorang pun yang bagi dia, walaupun 1 hadis. Ketika dia masih lagi muda, maksudnya, dan bersama pula dengan kawan-kawan muhadis yang lain. Sebab tu muhadis zaman tersebut peluangnya sama, tapi usaha dia berbeza. Peluang nak jumpa syekh sama, peluang nak cari hadis sama, peluang nak hafal pun okey, peluang nak berbincang semua ada. Tapi kenapa beberapa orang je yang naik nanti boleh? Ini biasa. Kalau kita lihat di zaman sekarang pun, buku ada depan mata, buka dengan tidak ya, baca dengan tidak ya. Dan seperti mana yang kita selalu sebut, saya sembang gurau dengan kawan lah, saya kata, janganlah marah orang bila dia baca dan kau tak baca. Jangan marah, kan. Saya tak setuju pandangan bila ataupun tambah sikit ayat, jangan marah kalau kau ada buku yang sama, dia pun ada buku yang sama, dia baca dan kau tutup. So kena fikir yang tu. Ramai orang ada buku yang sama, berapa orang baca? Patutlah kita tak tahu, dan orang lain tahu. Kalau ikut Imam Zamakhsyari, dia disebut dari sudut tidur pula. Dia kata, adakah engkau dapat mengalahkan aku kalau aku berjaga malam membaca dan engkau tidur? Takkan kau dapat mengalahkan aku. Macam lagak sikit kan. Tapi dia marah tu, sebab ada orang yang menyangka ilmu ni boleh didapati dengan duduk depan komputer, kursi yang empuk, ada aircon kan. Duduk depan komputer, dia rasa dia boleh trace. Ada orang, saya pernah bincang dengan orang yang macam dia kata, apa susah sekarang Ustaz, kita ada Google, kita ada Yahoo, Google ni, kita ada internet ni, search engine ni dah cukup lah gitu, kita dapat banyak maklumat. Saya kata, tahu guna ke? Tahu cari ke? Kalau saya bagi maklumat, okey, saya tak kisah isteri, tak kisah. Bagi 10 benda, persoalan dalam hadis, carilah Google sahaja. Yang ada, memang ada, jumpa ke tidak? So kita belum pasti lagi kita boleh guna teknologi. Kita jangan anggap macam kita tak menentang teknologi, tapi kita nak menggunakan dengan tepat. Orang ada Maktabah Syamilah, saya tak pernah ada sampai hari ni, tak pernah install, tak pernah guna, tak tahu nak guna kan? Tapi ada orang cari tak jumpa, saya cari jumpa, macam mana? Contohlah kan, kadang-kadang kitab lebih senang nak cari, buka ni lebih senang nak cari daripada laptop, komputer semua. Search tak betul, type tak kena. Contoh kan, ada satu program yang saya guna tu, 12 kitab hadis, semua ada dengan baris lengkap, tapi salah type dia tak keluar.
dia akan keluar tidak ada hasil, no result. Kita pun tak ada. Itu maksud dia. So maknanya benda macam tu pun kita memerlukan kepada pelbagai cara. Contoh mudah, saya cari maklumat banyak dalam Google. Saya cari sana, cari sini, kadang-kadang ambil masa lama baru saya jumpa. Kan? Saya terfikir seorang-seorang saya rasa kalau orang lain cari buat dengan cara lebih kurang, dengan malas, dengan putuasa, dengan apa semua, dia tak jumpa ni maklumat, dan dia akan cakap tak ada. Ini yang bahaya sekali, paling bahaya. Dan pernah berlaku kisah-kisah sebegini, kes-kes macam ni di kalangan sahabat-sahabat kita, dan dia cepat untuk isytiharkan hasil carian dia. Ini masalah besar. Ada orang declare tak ada tapi ada. Ada orang declare ada tapi tak ada. Itu satu hal lain. Ini ada dalam kitab ni, ada dalam kitab, ada, saya buka baca. Dia tak buka pun. Ini masalah zaman sekarang ni. Banyak orang suka buat macam buat ayat power sikit. Jadi orang pun sangka ini ini bukan kita nak kata pada orang kerana dia sengaja, tak. Ni sebab maksud saya nak cerita kekurangan, apa orang kata apa, bukan kekurangan, kita panggil apa cari tak cukup masa untuk mencari. Cari kejap, lepas tu dah tak ada kot. Ini berlaku zaman dulu pun sama juga. Zaman dulu, zaman ulama' dulu declare ni tak ada dalam Bukhari, ulama' lain datang balik cakap ada. Benda dah lama benda ni. Bukan sebab masalah sengaja, tak. Kadang-kadang kita peruntukkan masa yang terlalu sikit untuk benda tu. Saya ingat satu kes yang berlaku, salah seorang imam hadis di kurung ke-9, dia cakap hadis ini tiada dalam Muwatta'. Rupanya maksudnya dia adalah Muwatta' riwayat Yahya Al-Laythi. Tapi dalam Muwatta' riwayat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ada. So dia cakap apa dalam buku dia? Amat salah bagi mereka yang mengatakan ada dalam Muwatta' bla 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 bla. Dia confident. Dan kita bila kita baca kitab tu, kita cakap betul lah tak ada. Tiba-tiba ada orang beritahu hadis ini juga riwayat Imam Malik dalam Muwatta'. Kita pun engkau tipu lah, mana ada bla bla. Sebab kita base pada tadi. Rupanya bila kita check balik, ada rupanya. Maknanya kita Malik kan Muwatta' dia kan ada beberapa riwayat. Tak sama hadis dia, tak sama jumlah dia. Jadi apatah lagi zaman sekarang, kita tak boleh nak declare dengan mudah. Kita boleh cakap setakat saya cari tak jumpa, Allah mungkin ada. So mungkin kena ada buat ayat-ayat yang sewaktu dengannya lah, untuk lapik sikit lah. Cakap tu berlapik sikit, kan. Datang-datang cakap, contohnya ada satu dalam TV tu, tak tahulah, saya tengok tu lah. Saya tengok tu, nampak macam terkena lah, kan. Ada seorang ni kata Mu'tazilah ke apalah, tak percaya azab kubur, contoh gitulah. Tiba-tiba dia jumpa dalam kitab Mu'tazilah sendiri ada yang cakap dia percaya, contoh gitulah. So bila kita mudah sangat ambil maklumat yang kita jumpa mana-mana, kita cepat menisbahkan. Kita pun lepas tu menyesal, rupanya ada, rupanya tak ada, rupanya ada, rupanya tak ada. So kita akan jadi macam tu. Ini masalah. So di zaman dulu ni ulama' dia sampai ke tahap tu sebab dia peruntukkan masa yang lebih, usaha yang lebih, sehingga kan dia sampai ke tahap tadi kita sebut. Kisah yang pertama ialah dia nak hadis yang dia tak nak jumpa. So dia pernah berlaku juga Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan dia yang tanya, murid dia yang test dia. Murid dia yang ikut dia mengembara, test dia. Test macam-macam hadis yang pelik-pelik lah, yang sanad, yang ganjil-ganjil ke apa, semua dia tahu. Imam Bukhari, kan? Semua dia tahu. Dia tak, semua murid dia kata, aku telah berusaha bersungguh-sungguh nak bagi kata ada hadis yang kau cakap tak tahu, aku tahu, tak jumpa, kan? Itu maksud dia. Tapi bila betul-betul ada orang lain pula tanya dia tak tahu, rupanya hadis palsu. Ada juga. Dia seronok lah Bukhari tak tahu, kan. Rupanya hadis palsu. Patutlah dia tak tahu. Jadi tak menang juga, kan. Tak jadi juga. So makna kenapa Bukhari boleh sampai level tu? Di zaman dia tu semua tiada, tapi dia up sikit. Sebab dia buat benda yang lebih, usaha dia lebih. Itu je, kan. So dia bukan bergantung kepada semata-mata title ke apa, tapi usaha lebih. Sebab tu kita jumpa orang, hari ni saya dapat berita, ada seorang ustaz
di Malaysia kita, dia hafal semua kitab, semua hadis dalam kitab Muwatta Imam Malik. Allah Alam betul tak betul. Tapi kalau betul macam ni, makna alhamdulillah ada juga orang yang hafal macam ni. Dan kita heran, macam mana boleh hafal? Itu biasa lah. Kita asyik heran lebih kan. Dia dalam tu ada lebih kurang 2000 hadis. Dia hafal semua. Kita ada 40 pun tak hafal. Guling-guling ni hafal. Mana nak hafal 40 kan? Hafal yang pertama sampai 40 lupa yang pertama kan? Contoh gitu kan. Boleh. Tapi kita kena bagi lebih sikit. Ada kata-kata hikmah daripada Ibnu Abi Hatim Jari. Kemudian kisah yang kedua ialah dia berjumpa dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ini seorang yang dianggap kawan dan guru Imam Bukhari, yang amat terkenal, hafiz yang terkenal, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Gelarannya Az-Zuhli, tapi dia juga digelar Az-Zuhri. Sebab dia ni yang paling arif tentang hadis-hadis Az-Zuhri. Sehingga kan dia digelar Az-Zuhri, walaupun nama dia Az-Zuhli dekat-dekat, tapi lain lah huruf. So dia digelar juga Az-Zuhri sebab dia terlampau asyik dengan hadis Az-Zuhri ni, terlampau menumpukan. Kenapa dia tumpukan pula? Itu satu soalan lagi. Kenapa dia tumpukan sangat pada Zuhri? Sejuk lah. Bertumpukan sangat pada Zuhri sebab Az-Zuhri ni antara imam yang banyak meriwayatkan hadis dan namanya kerap berulang. Ini cara ulama dulu nak tackle penguasaan hadis. Dia akan tumpukan hadis periwayat yang terkenal, yang banyak hadis yang banyak berulang. Nama-nama seperti Syu'bah, Zuhri, nama-nama seperti Abu Saleh ke apa, A'mash. Dia akan tumpu nama-nama yang kerap berulang, yang banyak hafal hadis. Amr bin Dinar, Abu Isa As-Sabi'i, Abdul Rahman bin Mahdi. Dia akan cari Imam Malik. Jadi dia fokus pada semua hadis riwayat imam tersebut. Itu ada satu teknik ataupun satu seni penulisan dikumpulkan. So ringkas cerita, Muhammad Yahya Az-Zuhli ni, dia ni yang terkenal, yang clash dengan Imam Bukhari tu. Dia asalnya murid dan guru dan juga rakan. Kemudian dia clash sikit sebab yalah, banyak isu zaman dulu dia boleh clash. Zaman sekarang banyak isu juga clash. Tapi dulu clash masing-masing ada ilmu, sekarang clash dua-dua tak ada ilmu kan. So kita ada ilmu kan? Ada ilmu kan? Ni cubaan. Okey. Ada. Kan? So bila orang kata apa, Az-Zuhli ini, dia ni terkenal, dia ni pakar hadis Zuhri kan. Macam kita dah sekarang ni, kita ada wujudkan pakar di 40 kan, pakar di 40. Dia tahu semua pasal di 40. Jangan main-main dengan dia. Itu maksud dia. Dia tahu semua. Kita kenapa tak boleh buat itu? Kita lahirkan pakar lah. Kalau kita tak dapat kuasai semua, jangan tinggal semua. So kita lahirkan pakar. So Az-Zuhri ni, Az-Zuhli yang digelar Az-Zuhri ni, Muhammad bin Yahya, datang jumpa dan bertemu, dan pernah bertemu dengan Abu Hatim. So apa yang berlaku? Kisah dia nampak macam biasa je. Tapi bila kita tengok komen daripada ulama' dulu, menunjukkan kehebatan. Kisah dia, Abu Hatim baca hadis dekat dia dalam lebih kurang 13 hadis. Dan Az-Zuhli hanya tahu 3 saja. Apa yang dibacakan 13 tu? Dia bacakan 13 hadis daripada Az-Zuhri, riwayat Az-Zuhri. Okey. Ni jaga-jaga Zuhli keluar semua. Alah, Zulu lah. Dia sebenarnya Muhammad bin Yahya datang jumpa Abu Hatim. Abu Hatim bagi tahu dekat dia lebih kurang 13 hadis riwayat Az-Zuhri. Zuhli ni pakar Zuhri, dia tahu semua. Daripada 13 tu rupanya Az-Zuhli tak tahu semua. Dia hanya tahu lebih kurang 3 je. Mana Abu Hatim ni macam mana? Dia jumpa depan dia pakar dalam semua hadis Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, dan dia boleh bagi hadis lain yang dia tak pernah jumpa, hadis yang sahih maksudnya, ada yang ada sanad yang betul. Itulah. Jadi kisah tu bila kita baca tak ada apa, bila kita baca huraian baru kita faham. Kisah tu kata, aku bacakan depan Az-Zuhli 13 hadis, dia hanya tahu 3 hadis-hadis Zuhri. So kita kata apa hebat ya.
Biasa kita tak tahu kisah dia. Ulama ulas kisah tu. Dia bagi tahu, nak bagi tahu, kata aku lebih tahu hadis Az-Zuhri daripada Muhammad bin Yahya. Itu maksudnya, yang digelar sebagai pengumpul hadis Az-Zuhri. So dua kisah tu. Dan ada juga kisah yang lain menunjukkan kehebatan dalam hadis dari segi sahih dan dhaif. Itu satu lagi bab. Dia bukan hanya hafalan yang kuat, dia juga boleh bezakan antara dhaif dan sahih. Jadi saya pernah berlaku satu kisah yang kita semua mungkin pernah atau tak pernah dengar. Popular kisah ni. Dalam kisah dia, iaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah disoal oleh seorang lelaki yang sama. Datang seorang lelaki, tanya dia hadis, beberapa hadis, dan dia tanya, dan Abu Hatim cakap sahih, dhaif, sahih, dhaif, palsu ke apa, dia beritahu lah, straight beritahu gitu. Kemudian dia kata, macam mana aku tahu benda ni? Aku tahu. Ada siapa yang boleh sahkan? Tak ada. Abu Zur'ah, kan, boleh sahkan. So, dia jumpa Abu Zur'ah, tanya hadis yang sama, jawapan dia sama juga, lafaz je lain-lain. Kata Abu Hatim, kata, aku dah cakap bahawa kami diberikan ilmu, kan? Maksudnya kami bukan mampu duk cakap sahih dhaif ni. Engkau tak tahu, susah nak cerita. Itu maksud dia. Panjang cerita dia. Dia pendek kan? Tak boleh. Dia dah panjang. Dia dah memang cerita payah, kan? Abu Hatim menyebabkan orang ni heran. Macam mana kau boleh sama? Zaman dulu mana ada himpun-himpun kan, kau boleh pakat ke? Tak ada pakat. So macam mana kau boleh sama ni? Macam mana kau tahu benda ni? Aku tak tahu. Tu. Kita kadang-kadang kita cakap, macam mana kau boleh tahu? Aku tak tahu. Tak boleh cakap macam tu, kan? Kita bukan sama pun, kan? Macam mana kau boleh bawa terbang? Aku tak bawa kan? Itu aku kat tempat mainan pun tak ada nak angkat, kan? Jadi jangan ada buat macam tu. Ada orang dia dapat dengan usaha, bukan dengan teka-teka lah. Jadi Abu Hatim ajar dia. Abu Hatim kata, kalau kau pergi jumpa orang yang boleh cek duit palsu dengan duit betul, duit emas palsu, emas betul ke apa semua ni, kau tanya dia tak macam mana dia boleh cek. Kau terima aja. Kenapa dia boleh cek? Macam mana dia boleh kenal macam tu je? Dia pegang, dia tengok, dia tahu. Zaman sekarang duit kertas lah, tengok dia tahu. Kita tak tahu pun. Jadi kerana dia ada ilmu. Itu cerita dia. Dan dia telah mengikuti jalan-jalan ke arah itu. Kita tahu. Tapi kita tak tahu, kita boleh petikai. Ibnu Mahdi pernah marah orang. Orang tanya dia, macam mana kau boleh tahu hadis ni tak betul, hadis ni betul? Engkau duduk dengan aku 10 tahun, 20 tahun, kau tahu. Itu maksud dia. Aku nak cerita on the spot, cerita semua, tak boleh, kan? Engkau takkan faham. Sebab tu Dr. Hatim Asy-Syarif, pensyarah dekat Mekah, dia cakap, kadang-kadang orang yang terlalu bijak, dia nak cerita satu benda dekat orang yang bawah pada dia tak tahu cerita macam mana. Dan orang bawah cakap apa, mungkin dia ni mampu, kan? Aku tak faham. Kau tak faham tu kan maksud benda ni tak betul, tapi kau tak sampai tahap tu. Macam budak kecil kan dengan orang dewasa, ataupun orang dewasa dengan orang lebih tua, macam tu kaedah dia. Ada jalan nak faham, tapi kena ikuti jalan dia lah, kan? Kenapa baca macam ni? Kenapa kena baca macam ni? Baca Quran. Kenapa baca macam kita baca sekarang? Panjang cerita dia. Kenapa baca salah lah? Kenapa baca salah pula? Kenapa kau betul, aku salah? Itu masalah. So kadang-kadang kita kena check juga. Kadang-kadang benda ni melalui jalan dia. Orang yang tahu, dia tahulah, kan? Sebab tu Abu Hatim, dia diuji. Orang datang uji dia, macam dia tahu sahih dhaif? Susah cerita. Kalau Ibn Maldini, dia cakap pasal Ibn Mahdi apa? Ilmu ni seperti sihir. Aku tak tahu nak cerita macam mana. Macam mana boleh tahu benda ni? Aku pun tak tahu. Itu maksud dia. Tapi aku tahu, dia tahu. Cuma cara dia aku tak tahu macam mana dia tahu, kan? Kita faham dunia sekarang ni pun sama juga, kan? Banyak benda berlaku, kita tak tahu sebab dia, punca dia. Ada orang tahu, nak cerita susah. Itu maksud dia. Boleh kiaskan macam tu, kan? Ada orang cakap, saya tahu lah, insting dia. Insting pula, kan? Yalah, beza lah ikut insting, kan? Kita tak boleh nak cakap juga.
Ya. Proses ini dengan cerita dia dengan Abu Zur'ah kan. Dalam tafsir lagi tu tanya kepada Abu Zur'ah dan dia kembali kepada Abu Hatim. Okey. Dan dia cakap, Dia tanya Abu Hatim dulu kan? dia tanya Abu Hatim dulu. Lepas tu pergi Abu Zur'ah. Lepas tu balik kepada Abu Hatim. Yes. Okey. Lepas tu dia tanya apa sini? Ni menarik ni, perkongsian menarik. Bagi ayat kau-kau dia. Okey, dia kata, "Ma qulta innahu kadhibun." Qala Abu Zur'ah, "Huwa batilun." Lepas tu kata Abu Hatim, "Al-kadhibu wal-batilu wahid." Itu sama. Istilah yang digunakan. Wa ma qulta innahu munkar. Qala huwa munkar. Munkar dari ulama ada dulu, maksudnya ialah kesilapan rawi. Bukan semata-mata benda yang pelik atau benda yang salah. Maksudnya benda yang tak betul, tapi kesilapan rawi. Munkar itu kesilapan rawi. Sebab tu Imam Ahmad kata al-munkar selama-lamanya munkar. Maksudnya hadis yang munkar lah, salah, dia tak boleh ubah, dia tak boleh dikuatkan. Sebab tu ada orang tak faham, dia kata hadis kalau dia dhaif menjadi sahih. Dia tak mesti jadi hasan. Banyak sahih jadi hasan, lepas tu banyak hasan jadi sahih. So adakah semudah tu? Tak. Sebab ada setengah hadis yang langsung tak boleh dikuatkan sebab dia memang salah. Okey, ada lagi? Sambungan dia, "Wa ma qulta innahu sahih." Qala huwa sahih. Thumma qala ma a'jabu hadha. Ma a'jaba hadha. Ya. Dia kagum gila-gila lah. Macam mana macam ni? Aku jumpa kau, aku jumpa Abu Zur'ah, sama natijah hasil. Kan? Jadi makna di zaman itu orang ada peluang yang sama untuk belajar hadis, tapi ada sekumpulan yang belajar hadis dan dia mahir sungguh-sungguh. Ada sekumpulan yang belajar fiqh dan sebagainya, ada sekumpulan ni dia mereka tanya kepada ahli hadis dan dia kagum. Itu maksud dia. Kita zaman sekarang tak kagum pun dengan Abu Hatim. Abu Hatim bisa, aku pun tak tahu siapa. Maknanya kagum tu datang dari ilmu lah, tak kenal kan. Abu Hatim tu dari mana? Nama kampung hang lah. Jadi kita tak tahu. Sebab tu alim ulama ni, masya-Allah, orang kata apa? Ramai yang alim tapi kita tak tahu. Tapi selepas kita tahu dia, baru kita faham. Dan dia kadang-kadang tak dapat cerita. Dan ada lepas tu dia kata lagi, dia kata pasal yang dia ruziqna, nahnu ruziqna ilma, nahnu ruziqna hadzal ilm. Itu lebih kurang dia kata, kami dapat rezeki ilmu ni. Yes. Kan? Kadzalika nahnu ruziqna ilma. Ruziqna ilma. Dia kata cara dia cakap tu macam tiba-tiba dapat. Maksud dia tu selepas usaha lah baru dapat. Bukan nak bagi tahu kita ilmu ni jenis macam tiba-tiba dapat. Tak. Tapi cara dia cakap tu kadang kita tak faham. Sebab tu Ibnu Mahdi dia kata ilmu kami di sisi juhal, sisi orang yang tidak tahu, dia kata kihanah, satu sihir, satu benda yang ajaib, benda yang tak logik. Macam mana dia tahu sahih dhaif macam tu? Macam mana dia tahu hadis tu? Zaman sekarang tak ada orang cakap macam tu, cuma orang cakap macam mana dia tahu ni? Dia dah baca habis. Mungkin lah ayat macam tu lah kan? Tapi ada orang baca habis. Apa kita nak kagum kalau kita tak baca? Sebab tu Ibnu Mahdi mungkin dia dianggap macam dia macam kita juga, hidup zaman yang sama, mungkin pakai jubah sama kan, pergi masjid sama, nampak sama, janggut pun sama. Macam mana kau boleh dapat, aku tak dapat? Jadi waktu baru mereka kata di sisi orang yang tak tahu, dianggap kami ni merapu. Maksudnya cakap lebih kurang suka hati. Dia tak tahu hakikat sebenar. Kadang-kadang ilmu ni kena dipraktikkan. Saya pernah dengar benda yang sama. Apa yang saya akan ceritakan dalam seminar Syekh Shuaib ayat nanti, iaitu seorang budak Malaysia duduk tepi Syekh Shuaib. Tanya dia, "Syekh, macam mana Syekh boleh bezakan antara hadisun sahih dengan isnadun sahih? Macam mana nak beza?" Syekh Shuaib gelak. Dia kena 20 tahun punya kerja.
20 tahun dia kerja. 20 tahun. Nak cerita macam mana? Kan? So apa beza dia hadis sahih dengan tak sahih? Orang belajar hadis tahulah. Kan? Hadis sahih. Hadis sahih. Isnad, sanad je. Kan? Menghukum pada sanadnya sahaja. Ada lagi beberapa syarat lain. Tapi kalau hadis sahih menghukum pada semua sudut dia. Jadi macam mana nak beza? Kena duduk dengan aku 20 tahun, 30 tahun. Orang punya susah cerita semua. Dalam buku semua ada, letih lah. Letih nak cakap. Lepas tu ada orang dia kata lihatlah buku ni, lihat ni, aku tak nak urai, lihatlah, rujuklah balik, carilah balik kan. So kita kadang-kadang kita nampak macam orang ni macam tu lebih kurang ya. Okey, baik, itu kisah dia. Ada lagi kisah yang lain tentang kesungguhan menuntut ilmu. Kita balik kepada kesungguhan, sama juga dalam menuntut ilmu. Abu Hatim pernah miskin, pernah tak ada duit masa belajar, sampai dia jual semua pakaian dia. Dia tak ada duit, dia jual pakaian. Dia beritahu kat anak dia, dia pernah jual pakaian dia satu persatu, sampai dia tak ada benda nak jual, tinggal yang dia pakai je maksudnya. Dia jual satu persatu. Dan dia pernah berlapar berhari-hari, minum air, tak ada makanan. So pernah kita belajar menuntut ilmu sampai tahap ni. Maggi lah paling tahap Maggi. Kan Maggi buat panas yang ada teruk sangat tu kan. Duit tak masuk apa. Kan Maggi lah. Maggi pun dahsyat kat sekarang ni. Apa minum air sejuk tu tak ada orang ni minum air mineral lah. Minum air pipe water cooler, ada minum water cooler lah. Tak ada air lapar minum water cooler lah. Kan. Itu bukan tak ada ni, itu tengah malam haus, itu mungkin lah kan. Tapi sampai tak ada duit, tak ada makanan, hanya ada air je minum. Macam mana? Duit dia pergi mana? Dia mengembara ni mesti ada duit. Lepas tu nak menyalin, kena ada beli pen yang sesuai, nak awak dia lagi, kertas dia lagi dan sebagainya. Kalau nak minta orang tolong bawakan barang, kena upah lagi. Kalau nak kenderaan semua. Jadi dia pernah cakap bahawa dia pernah sampai tak ada benda nak jual, dia jual pakaian dia satu persatu. Dengan sebab-sebab macam ni lah dia dapat ilmu tu. Kita sikit-sikit dah telarak lah kan? Letih sikit lah, lain kali lah kan, tulis dalam Facebook, saya nak sangat datang Ustaz, tapi tak dapat. Takkan tulis dalam Facebook lah. Tak payah tulis lah kan? Nak tulis tu. Ada rekaman tak Ustaz? Ada rekaman tak? Saya mengharapkan sangat ada rekaman. Sila rekam. Jadi bagus juga main. Ya. So yang dengar rekaman ni dia faham. Dia tengah dengar sambil baring ke apa sambil dia dengar ayat ni. Kan. Jadi maksudnya apa, kita semua sama. Bukan maksud kita kata kat orang, kita kata pada kita juga. Kita kalau sakit apa semua susah, aku tutup buku kan. Kalau kita letih sangat, lain kali ada. So kita mudah sangat give up pasal ilmu ni. Betul? Saya sendiri, semua orang. Jadi Abu Hatim bukan orang macam tu. Dan semua orang seperti Bukhari semua macam tu. Dia tak ada give up, tak ada. Dia tak ada, dia sampai ke tahap. Sebab tu bila kita dengar baca cerita dia dan dengar cerita dia, kita rasa macam betul ke pada tahap tu. Sebab kita teruk sangat. Sebab kita ni level kita teruk sangat. Jadi kita anggap benda tu sebagai cerita dongeng atas angin, atas langit. Dan benda tu benda betul yang dibuat. Kemudian juga dia pernah merantau, bermusafir, berjalan kaki banyak. Berjalan kaki, naik kenderaan pun ada juga kan. Kita memanglah kita apabila jauh sikit kita akan badan kita sakit walaupun kita naik kenderaan, apatah lagi orang berjalan kaki kan. Tengoklah orang yang jogging kat taman tu sampai nak pingsan kan. Dengar lagu tak tahu apa kali ulang lah, duk berlari tu sampai nak pingsan. Kata dia sampai tahap ni jogging ni faham kan. Dia nak benda tu, dia jogging pusing-pusing situ je, tapi dah macam nak mati je. Apatah lagi ni berjalan banyak. Dan dia cerita pada anak dia pernah sampai ke tahap naik kapal di laut, tak ada makanan, sampai di pantai berjalan kaki
makanan habis, tak ada makanan. Sampai ke tahap pengsan, seorang demi seorang. Ini apa cerita ni? Maksudnya dia merantau dan mencari ilmu ni sampai ke tahap dia tak ada macam aku berhenti bila aku pengsan, bila aku mati. Itu je. Sampai tahap tu. Lebih macam nak naik gunung Everest ni. Kan? Mana betul-betul nak dapat benda tak tahu. Kita sekarang nak dapat satu benda, kita habis-habisan. Tapi dia dapat ilmu tak, tapi dia tak adalah dia pernah menyangka mungkin orang akan anggap dia imam semua. Dia berjalan sampai dia pengsan, dan kawan dia yang tak pengsan last tu berjaya dapat bantuan, dapat air dan sedarkan dia balik dan minum. Dan mereka dapat macam recommendation untuk pergi satu tempat, jumpa governor tu, dan dia bagi makanan yang elok-elok. Kemudian mereka bagi bekalan kat dia pergi ke tempat yang lain, dan habis lagi makanan tu. Maksudnya sampai macam tu sekali. Kalau ikut Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia kata man talaba al-haditha aflasa. Siapa yang mencari hadis, dia akan jadi muflis bagi dia. Dan bagi banyak muhaddis, maksud muflis ni ialah habis benda yang asalnya banyak, benda habis. Itu maksud. Baik, itu ayah dia. Anak dia pula anak dia pula Abdul Rahman bin Abi Hatim. Ini pun dahsyat juga. Dia dengan kawan dia yang lain menuntut ilmu. Dia kata siang untuk majlis ilmu penuh maksudnya, malam untuk menyalin dan menyemak, dan kami tak ada masa untuk orang kata apa pergi buat benda-benda lain ke cari apa semua. Satu masa dia bercerita kami sempat beli ikan untuk makan. Sebab sempat beli ikan tu dahsyat juga. Sebab sempat beli adalah Syekh sakit, baru sempat beli makanan ikan lah, beli nak masak lah. Maksudnya mungkin masakan yang elok sikit lah, sebab sebelum ni makan apa yang ada je, kurma ke buah ke roti. So nak makan sedap sikit lah. Dan bila dia beli tak sempat masak. Dah pergi kelas demi kelas, siang malam, sehingga sehari kan 2 hari, akhirnya makan mentah. Tak sempat masak, takut rosak ikan ni, makan mentah. Itu berlaku pada anak dia. So ini apa cerita? Kita makanan banyak sangat sampai tak sempat makan. Bukan tak sempat kerana mengaji, kan? Makanan tu banyak sangat, tak ada makan banyak lagi ni, tak habis. Lepas tu pula sibuk sekejap pergi sana, kejap pergi sana, sibuk tak larat. Tak ada makan rupanya. Bukan sebab ilmu, sebab atas apa benda tu. Ada sahabat saya, tapi cerita saya harap dia tak dengar rekaman ni lah. Kalau dia dengar, saya dah sebut nama dia, so dia selamat lah. Ada sahabat saya, kawan saya, dia main game tapi tak makan. Dia main game Championship Manager, orang mak sebut tau. Dia tahu dia tahu sahabat. Kalau orang dengar rekaman ni cerita pasal hang lah. Dia main game Championship. Saya pun main game juga Championship Manager. Masa tu tahun 2000, siap bagi tahun pula ni. Macam dah lebih dekat ni. Lebih kurang 2003, 2002. Jadi saya dengan dia ni suka main game Championship Manager. Sebab game tu macam real punya game lah. Manager kan. Eidos Interactive, dia punya penerbit dia buat game tu. So game tu dah orang tak main sekarang ni lah. Sebab dia dah lama dulu, masa tu dia popular lah. Sekarang ni orang main mungkin Football Manager apa tak tahu lah. So masa tu kita main Championship Manager. Main ni tiap-tiap hari duk cerita bab tu je. Jumpa cerita bab tu. Aku manage kelab ni, dapat duit banyak ni, beli pemain ni, jual pemain ni. Cerita yang tu je. Sebab dia macam real sebiji. Ada cerita pasal duit masuk, duit keluar semua ni. Pemain marah, pemain tak puas hati, semua ada. So dia cerita benda tu, cerita. Saya pun cerita juga lah, sebab saya main juga game tu. Tapi tak macam dia lah. Satu masa dia lepas lama cuti, jumpa saya balik, dia kata ada cerita menarik. Dia kata aku balik cuti, aku tak makan, aku hanya berhenti semayang dan minum air. Berhari-hari main game tu. Sebab dia nak qada, sebab dia duduk jauh. Lepas tu dia balik kampung, laptop ada, desktop ada,
dia main game tu, kemudian dia main game berhari-hari, hanya minum dan sembahyang je. Mandi tak tahu lah, tak cakap pun. Makan memang confirm dia beritahu dia tak makan. Dia main game, lepas tu dia manage berapa kelab sekaligus. Orang main game 1-2 kelab ya. Dia semua negara dalam game tu dia semua dia manage. Setiap liga ada satu kelab, satu kelab, dua kelab, satu kelab. Penuh semua negara dia main kelab. Dia manage hari-hari, dia manage kelab ni. Akhir sekali meletup komputer dia. Cerita betul. Bukanlah meletup sampai dia pecah mati semua. Maksudnya sup, habis. Jadi dia menyesal lah masa tu. Maksud akhirnya timbul dia tak makan, tak minum sikit, semayang nasib baik lah dia semayang. Jadi itu Abu Hatim. Jadi Allah, Abu Hatim Malaysia main game. Tapi memang dengan game memang betul. Saya sahabat-sahabat semua, kita semua main game kan. Kalau jumpa game best kan susah nak berhenti. Game komando ke, duk misi, duk fail, lepas tu buat balik, lepas tu save, gerak sikit save. Ini biasa lah kan. Lepas tu sampai tengah malam duk fikir macam mana nak buat. Esok pagi bangun nak itu juga, nak fikir. Dia dah obses lagi. So ni perkataan sebenarnya elok obses dengan ilmu. So Abdul Rahman bin anak dia ni begitu. Siang malam untuk ilmu, siang malam untuk program. Tak sempat makan lazat lah. Bukan tak sempat makan, tak sempat makan apa yang ada, apa makan lah. Itu maksudnya. Ini macam ibarat sahabat Nabi dengan Nabi yang pergi musafir, sampai tak ada makanan, sampai kongsi makan kurma, sampai kongsi apa aja yang ada. Lala jumpa ikan paus. Tu syok. Ada satu hadis, sahabat jumpa ikan paus tu, sadai kat pantai, habis siap lah. Kena lapak lagi, hang habis semua. Habis. Tapi sempat bawa balik untuk Nabi lah, daging ikan paus. Bila Allah apa dibagi satu benda tu, syukur habis-habisan. Kita macam itulah, tak tahu lah. Kita ini elok kita muhasabah diri kita, saya dan yang hadir, supaya kita banyak sikit ilmu ni, banyak sikit masa untuk ilmu. Baik. Kemudian ada orang pernah bertanya kepada Abdul Rahman, anak dia, bagaimana engkau boleh meriwayatkan banyak sangat daripada ayah kau ni, banyak sangat sampai tak masuk akal. Rupanya zaman tu dah ada orang pelik, bukan zaman kita. Zaman kita memang pelik lah kan, pelik nak cover sebenarnya kan. Zaman dulu pelik sebab memang tak faham. Kenapa engkau ni banyak sangat hadatsani abi, qala abi, qultu li abi, ayahku berkata, banyak sangat. Jadi macam mana engkau dengan ayah kau ni? Ada orang tanya kepada dia. Dia kata, dia cerita ni dalam Syiar Amin Nubala. Kalau boleh Ustaz Nawawi kita cek yang pasal soalan seorang apa benda, seorang sahabat kepada Ibnu Abi Hatim tanya dia macam mana beliau riwayat banyak pada ayah dia. Ada dalam tu. So dia kata, setiap masa aku membaca dengan ayahku, setiap masa aku bincang dengan dia, tanya dia, baca depan dia, cek semua, setiap masa. Dan dia beri contoh, ada ketika ayahku makan, aku baca depan dia. Ada ketika ayahku masuk ke bilik air mandi, aku baca di luar. Dan ada ketika ayahku mencari barang yang hilang, aku baca. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Patutlah. Jadi orang yang tanya tu fahamlah akhirnya bahawa dia tak ada time management. Segala masa dia adalah untuk ilmu. Tak ada manage tak ada. Sebab kita bukan manage time. Time nak boleh manage, kita manage diri kita je lah. So dia manage diri kita untuk masa. Sampai tahap tu kita tak boleh lah, mana nak buat kan. Siapa yang nak buat, dia boleh buat. Tapi satu benda yang menakjubkan bagi orang yang macam kita, setiap masa ada jumpa tak? Ada tu, kena scan satu kena scan. Search engine. Okay. Jadi maknanya membaca maksudnya apa? Kalau ikut syekh-syekh yang lain, sebab ni ayah dia senang sikit lah protokol tu. Dia tak ada protokol lah dengan ayah dia kan. So setiap masa ayah dia tengah cari barang, dia baca depan ayah dia, baca hadis, hafal hadis, tanya soalan setiap masa, catat dan sebagainya. Sebab tu kita cerita dulu zaman apa, zaman dulu dia cerita ulama ni dia dalam keadaan tak sedar, dia dengar hadis tak sedar, soal makan ke, soal kadang-kadang ada tak sedar, orang datang rumah dia tak sedar, rumah terbuka agaknya,
orang datang, dia tak sedar, kau ada bila kau sampai? Itu maksudnya. Sampai tahap tu. Kan? Itu cerita dia. Baik. Okey. Kita dah cerita kelebihan tadi. Dan akhlak juga tinggi. Cerita bahawa kita akan pergi lepas ni kepada yang terakhir insya-Allah. Sebelum tu ialah akhlak dan ibadah juga tinggi, sehingga kan ada ulama mengatakan Abdul Rahman bin Abi Hatim ni, apa orang kata pada dia? Aku merasakan dia tidak ada dosa. Bertahap tu. Orang kata dia tak dosa. Maksudnya macam mana ibadah dia gabungkan dengan ilmu dia, gabungkan dengan akhlak dia, sampai orang tak boleh cari selek. Kita hari ni kalau nak cari penuh buku. Kan? Masalah kita ni tak adil. Malaikat adil, sebab tu Allah pilih malaikat jaga amalan kita. Kalau pilih manusia memang bias lah. Kan? Tak adil. Asyik tulis keburukan dia. Kan? Banyak kebaikan orang buat, lupa. Baru ni saya tengok CSI. CSI yang mana dah banyak sangat. Ada seorang pegawai polis ni buat silap. Ayat dia best yang pegawai ketua CSI ni, dia cakap apa? Takkanlah kerana satu kesilapan kita nak buang semua jasa baik dia. Ayat tu sedap. Saya tak ingat dalam English dia kan. Memang sekarang ada Melayu punya Melayu dia terjemahan kan, lawak kan Melayu kan? Sebab tak biasa suara dia kan. Itu CSI yang boleh kenal benda tu kan. Maksud kita tak boleh, susah kan. Dan Abu Hatim juga begitu dari segi akhlak dan ibadah. Dan lihatlah bagaimana dia membesarkan anak dia. Dan dia untuk maklumat semua, dia mengembara bawa anak dia lah, bawa anak dia sekali. Ini berlaku di kalangan muhaddis zaman dulu, berlaku. Termasuk saya ingat saya, kalau tak salah saya, Ibn Rajab Al-Hambali, ayah dia bawa dia belajar hadis masa kecil ni. Jenis ulama dulu ni, zaman dulu, belajar hadis ke, baca hadis ke semua ni, dia bawa umur 4 atau 5 tahun dia bawa. Itu maksud dia, bersungguh-sungguh kan. Jadi mana kita zaman sekarang ni sampai ketua tak belajar hadis, dia kecil-kecil belajar lah. Faham tak apa, jom kita pergi dulu. Dia akan didik benda tu kan. Kita jarang bagi peluang kepada budak-budak kecil ni. Kita bagi peluang, kita sebenarnya akan kagum ya. So kita nak bagi peluang untuk ilmu. Okey. Kemudian kita pergi pada soalan yang lain, soalan yang melibatkan lebih kepada orang yang nak mengkaji. Okey, tentang bagaimana sumbangan kedua orang ni dalam bidang ilmu hadis. Dia sumbangan dia lebih kepada secara umumnya kepada semua hadis lah, pada semua dan semua bidang. Tapi fokus dia ialah pada lebih kepada menilai hadis-hadis dan juga kepada menilai periwayat hadis. Sebab tu kita akan jumpa kalau orang cerita pasal jarah ta'dil, iaitu penilaian periwayat ataupun komentar terhadap periwayat, sama ada baik atau buruk, nama Abu Hatim dan anaknya tak boleh ditinggalkan. Bahkan ada orang mengatakan bahawa sumber utama ilmu ini ialah buku Ibnu Abi Hatim. Buku utama lah maksudnya, buku dia Jarah Ta'dil. Itu mengumpulkan periwayat dan penilaian terhadap periwayat tersebut. Cuma masalah dia ialah ada orang berkata bahawa Abu Hatim ni dia agak keras. Ini bawa kita kepada satu isu lain, iaitu ulama-ulama jarah ta'dil zaman dulu ni, imam jarah ta'dil ni, ada yang kata bahawa dia dibahagikan kepada yang keras dan juga yang bermudah-mudahan ataupun tasahul, yang lembut. Apa maksud perkataan ini sebenarnya? Kita jangan sangka perkataan ini maksudnya ialah mempelekehkan ulama tersebut. Sebab tu ada orang tak faham, maka dia kata apa? Kita tak boleh ambil yang dulu, kita ambil yang baru, sebab dulu dia ada keras sangat, ada lembut sangat. Betul, sekarang ni apa? Nak ambil apa? Sekarang ni nak cakap apa? Baik sangat. Tak boleh juga. Maksud keras dengan lembut tu, maksud dia lain. Bukan maksud mereka ni tergopoh gapah nak nilai orang ni siqah ke tak siqah ke, baik tak baik, tak. Maksudnya mereka, cara mereka memberikan penilaian dan apakah lafaz yang digunakan. So itu yang penting. Sekarang ni
orang yang mungkin langsung tak ambil tahu pasal benda ni, dia akan sangka bahawa benda ni simple. Kita jumpa mana-mana periwayat, kita cari mana-mana imam, kita dapat jawapan senang. Siqah, da'if siqah, tengok mana banyak, ni ingat senang macam tu. Ataupun dia menyangkakan tak adalah banyak sangat khilaf, sama je kot. Setengah orang pula dia lagi teruk lah, dia terbalik, dia kata banyak sangat khilaf sampai tak boleh pakai. Ada orang cakap tu, pernah ada beritahu kepada saya, ada orang yang kata sebab banyak sangat perbezaan pandangan, maka dia menyangkakan benda ni semua tak payah ambil. Tak betul, kita ambil yang baru, senang. So ini semua menimbulkan masalah. Saya beritahu secara ringkas. Jadi bila Abu Hatim ini dia digolongkan dalam kategori ulama yang keras dalam menilai periwayat. Sebab tu Imam Az-Zahabi kata, keras ni dengan maksud kita akan huraikanlah. Imam Az-Zahabi kata, kalau jumpa mana-mana periwayat Abu Hatim kata okey, siqah, dipercayai, diterima, ambil, dia kata. Itu cara Imam Az-Zahabi berinteraksi, ta'amul dengan Imam Abu Hatim. Maksudnya apa? Dia susah nak kata orang tu okey, dia susah nak guna lafaz siqah, hebat semua. Dia memilih dengan pemilihan yang ketat. So dia gunakan istilah tu betul-betul top, baru dia kata siqah. Itu contoh. Jadi bila kita faham benda tu, maka Imam Zahabi kata mana-mana yang dia cakap okey, ambil, pegang kuat-kuat. Macam tu juga Imam Malik sebut. Tapi bila dia kata kurang sikit, ada masalah sikit, tak berapa okey sikit ke apa, tengok yang lain pula, dia kata. Lihat bersama dengan yang lain. Sebab mungkin komen dia tu merujuk kepada satu sudut. Imam tu okey, tapi dia kata apa, lafaz dia macam nampak kita yang tak faham, yang sangka macam kenapa dia cakap macam tu. Okey, contoh dia, kita beri contoh. Mungkin ada yang dah tahu ke, yang tak tahu, ataupun yang buat-buat tak tahu. So kita beri contoh. Okey, Abu Hatim pernah ditanya tentang siapa? Imam Muslim. Habis terkenal Imam Muslim. Dan dia kata saduq, dia tak kata siqah. Imam Muslim, Sahih Muslim tu, anak dia tanya pada dia, Abdul Rahman tanya pada dia, macam mana ya? Dia kata saduq. Saduq ni biasanya orang dengar, orang kata ni level yang bawah pada siqah. Biasa kalau kita tengok pembahagian ulama zaman mutaakhir dengan zaman moden, saduq ni bawah pada siqah. Siqah semua, saduq ni mungkin level ketiga atau keempat bawah. So adakah Muslim bawah? Tak. Tapi pemilihan perkataan saduq itu pada Imam Abu Hatim ada nilai yang berbeza daripada ulama lain. Okay, bukan bermaksud jatuh status dia. Sebab tu anak dia kata apa? Anak dia Abdul Rahman ni kata apa? Siqah. Dia kata Imam Muslim siqah, ayah dia kata saduq. So adakah dia bercanggah dengan ayah dia? Tak sebenarnya. Tapi berbeza lafaz penggunaan. Sebab ada orang macam kata Imam Abu Hatim merendahkan sikit Imam Muslim, kan? Macam kita lah, kita guna ayat, orang tanya kita, Ustaz ni okey? Ustaz ni okey? So okey bagi kita tu sebenarnya hebat lah. Tapi dia kata Ustaz cakap okey je. Ustaz cakap okey je. Lah dah anggap okey tu okey, kan? Aku anggap okey tu dia hebat, tapi aku guna kata okey lah, pemilihan perkataan. Macam ada seorang pula, dia ni merapu sikit. Saya merapu sikit tu maksudnya dia ni buat lawak je lah. Itu bukan maksud dia ni berbohong, berkhianat, mendusta agama, tak ada lah, kan? Itu lafaz kita guna tu. Tapi kadang-kadang jaga-jaga, sebab zaman sekarang ni itulah, orang kadang-kadang tak semua sama, dia tak faham lafaz tu. Orang yang tahu, dia tahu macam mana lafaz nak digunakan, kan? Sebab tu kadang-kadang ikut zaman juga. Ada satu zaman tu ulama jenis puji habis-habisan. Siapa-siapa yang dia sebut, dia akan puji dengan pujian yang banyak. So adakah tu bermaksud langsung tak salah? Taklah. Tapi pujian tu untuk menerangkan ilmu orang tu. Contoh, dia pilih dengan cara tu. Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Zahid, Al-Mufassir, Al-banyak Al ni. Tapi tiba-tiba seorang imam ni dia kata nama dia je. So adakah maksud dia menghina? Tak. Cara menyebut benda tu. Sebab tu ada orang marah saya, dia kata Ustaz sebut ulama tu tak sebut syekh pun. Ya, aku sebut nama tak boleh. Yang kau sebut nama sahabat Nabi, kau tak sebut apa pun.
Abu Bakar As-Siddiq berkata, tu aku tak sebut Saidina, aku tak sebut Syekh Al-Hafiz Al-Ali, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq ni kan. So kata hormat dia, so kata hormat, saya sebut nama kan. Ya, ada orang tak bagi sebut Saidina kat Muhammad, tapi dekat Syekh dia sebut macam tu satu hal juga. Walaupun tu bukan hujah yang kuat, tapi kita nak bagi tahu setengah orang dia bercakap ikut konteks lah. Kita nak sebut antara dua orang ulama, kita sebutlah ini pendapat Syafi'i. Kau tak sebut imam. Yalah Imam Syafi'i. Ni tengah cerita bab ni antara Syafi'i dan Malik dan semua. Saja nak cerita, nak mudahkan untuk cerita pasal isu ilmu. Tapi kalau kita nak cerita kat orang, sebut elok. Cerita kat orang ramai, sebut Imam Syafi'i. Imam, sebab dia imam. Janganlah sebut lebih kurang lah. Kan? Imam Syafi'i kata boleh, tapi Syekh saya Al-Fadil So orang macam dia niat mungkin, tapi orang salah faham. So mana kena tengok keadaan. Jadi Imam Muslim disebut saduq sebab ni time ilmu, maksudnya time nak cakap apa istilah Abu Hatim guna untuk rawi riwayat mengikut level dia. Dia ada cara dia sendiri. So dia bukan nak menghina tak. Kita mungkin suka takrifkan dengan cara begitu. Dan dia juga kata kepada Al-Fallas. Al-Fallas ni geng Ali bin Madini, memang hebat lah. Amru Al-Fallas ni imam besar, memang orang tak tahu Al-Fallas ni. Al-Fallas gelaran dia. Dia sama hebat macam Ibn Madini, tahap macam guru Bukhari juga. Tapi Abu Hatim kata apa? Saduq. Bawah bagi pahaman kita macam kau tak cakap power. Jadi bukan masalah tu. Dan ada setengah-setengah syekh dia kata la ba'sa bihi, tidak mengapa padanya, maksud okey, dia ni okey lah. La ba'sa bihi okey. Maksud dia siqah pada setengah-setengah syekh, pada setengah ulama dulu. Kita jangan cakap maksud la ba'sa bihi tak, ini tak mengapa okey lah, tak ada masalah. Maksudnya macam rendahnya dia, macam bawah je. Setengah ulama memang guna la ba'sa bihi tu untuk yang bawah, setengah ulama tak. Dan setengah ulama lagi dahsyat, dia mengatakan saduq, dia mengatakan siqah, tapi bukan pada semua bidang, pada agamanya dipercayai, tapi hadis kurang sikit. Ada juga tapi dia guna perkataan siqah. So sekarang ni bagi orang yang nak bicara tentang bab menilai periwayat hadis, dia tak boleh hanya semata-mata kumpulkan, ambil seorang rawi kumpulkan, Bukhari kata apa, Abu Hatim kata apa, dia kata apa, maka kesimpulannya tak boleh semudah itu. Sebab setiap yang dikumpulkan tu ada makna, ada maksud dia sendiri, dan kadang-kadang dia tak khilaf pun, kita kata khilaf. Kadang-kadang dia sepakat, cuma dia guna lafaz yang berbeza, tapi dia sepakat bahawa rawi ni diterima, okey, tapi dia guna lafaz yang berbeza. So kita kena kenal pasti adakah maksud tu general atau khusus dan sebagainya. Okey. Dan satu lagi adalah kepentingan kitab ataupun kepentingan kata-kata Abu Hatim dan juga anaknya Ibn Abi Hatim. Di mana kita nak dapatkan kata-kata dia, pandangan dia. Abu Hatim ni dikumpulkan pandangan dia oleh anak dia, dan kita carilah buku-buku Abdul Rahman yang digelar Ibnu Abi Hatim, anak Abi Hatim. Okey, gelaran tu Ibnu Abi Hatim, dia Abdul Rahman ni, dialah yang memelihara sampai hari ini. Alhamdulillah kita jumpa dia memelihara kata-kata ayah dia dan Abu Zur'ah sekali, dan ulama lain. So dia fokus khas pada ayah dia dan Abu Zur'ah, dan dia fokus pada, juga pada ulama lain. Dialah yang menyimpan. So kalau kita nak cari pandangan tu kat mana, bagi yang minat ilmu hadis dengan mendalam, kita cari kitab ataupun tulisan-tulisan Ibnu Abi Hatim. Dalam tu ada disimpan pandangan dia tentang hadis, pandangan dia tentang periwayat, dan penting, bukan setakat ni benda penting. Sebab tu Abu Hatim ni pandangan dia amat penting, sebab dia sebaris dengan Al-Bukhari seperti mana kata ulama hadis yang lain. So kalau dia mendhaifkan satu hadis atau menolak atau menerima sebagainya, ini satu benda yang penting. Sebab tu orang yang buat kajian hadis yang mendalam, dia akan sebut hadis ni siapa kata sahih, dan kadang-kadang dia akan sebut Abu Hatim. Bagi orang yang tak tahu, mungkin dia ingat ni Abu Hatim Ibn Hibban, sebab Ibn Hibban pun nilai hadis sebagai sahih dan sebagainya, tapi ini Abu Hatim Ar-Razi. Sesuatu hadis yang ditolak atau diterima oleh imam-imam sebegini, kita kena hati-hati, kena jaga. So orang yang berminat ke arah tu, dia mesti
mampu mencari dan mengumpulkan dan menganalisis kata-kata Abu Hatim dengan Ibn Abi Hatim. Dan buku yang terbaik maksudnya ialah buku yang dikarang oleh Ibn Abi Hatim sendiri yang kumpul semua benda. So mulai hari ni kalau siapa yang nak buat kajian hadis semua, kalau tak lengkap, kalau dia tak ambil dan cuba cari ada tak pandangan Abu Hatim dengan Abu Zur'ah ke, nama-nama yang tak popular sangat, jarang orang sebut. Kata orang banyak sebut nama-nama yang sebelum dia atau selepas dia, kan? Dia skip kepada selepas dia banyak, sebab jelas, senang cari, jumpa orang sebut. Tapi kalau sepatutnya kita cari dalam kata-kata tersebut. Dan memang dan satu lagi last, untuk berhati-hati, kita juga kena faham bahawa kadang-kadang Abu Hatim dan anaknya ni, Abu Hatim khususnya, menilai hadis itu, menilai sanad, bukannya hadis tu. Ada waktu dia menilai hadis, ada waktu dia menilai sanad. So kita kena, situ kena pasti dulu. Jangan sibuk tergapa-gapa cakap Abu Hatim kata dhaif. Oh, jangan itu. Belum tentu lagi dia kata tu, tengok dulu apa dia tu. Dia kata sanad, dia tak kata hadis tu sendiri. Seingat saya, rasanya saya silap, minta maaf lah. Seingat saya Abu Hatim pernah kritik sanad hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi rupanya dia kritik sanad tu, bukan hadis yang asal. Kalau saya salah, dia betulkan saya balik. Tapi rasanya hadis innamal a'malu binniyah, hadis yang popular sangat-sangat tu. Masa Abu Hatim kritik satu sanad yang tak betul, yang meriwayatkan hadis tu. Betul, ulama dia tengok hadis tu, bukan hanya tengok matan teks hadis tu, dia tengok semua segi. Dan kadang-kadang dia bagi penilaian kita tak faham. Contohnya ada orang tanya kita, Ustaz, nama Abu Niat ni riwayat Abu Sa'id Al-Khudri macam mana? Tak betul. Jadi tak, Ustaz, tolak hadis Sahih Bukhari Muslim kan? Bukan macam tu. Orang cakap hadis tu, ulama hadis kata daripada Umar bin Al-Khattab saja riwayat dia. Abu Sa'id Al-Khudri tak ada. Sebenarnya riwayat innamal a'malu binniyat, semua muhaddis kata hanya datang daripada Umar bin Al-Khattab. So mana-mana hadis yang bawa hadis tu datang berjalan Abu Sa'id Al-Khudri ke siapa ke, dia memang dhaif, tak ada sanad tu, tak sahih. So bila kita tanya pasal sanad, tak sahih. Tapi hadis memang sahih, kan? Macam juga kita sebut, Imam Nawawi sebut hadis nombor 2 dalam Sahih 40 tu, hadis pasal Jibril datang tanya soalan dekat Nabi, iman, Islam, ihsan semua ni, dia sebut riwayat Muslim. Orang yang mengajar hadis tahu bahawa dia adalah Bukhari. Orang yang Nawawi teruk sangat kan sampai tak jumpa, kan? Hadis pertama dia kata Bukhari Muslim, hadis kata riwayat Muslim aja. Sebab lafaz yang dia ambil, riwayat yang dia ambil daripada Umar adalah Muslim sahaja. Dalam Bukhari dia riwayat Abu Hurairah. So mana dia lebih tahu daripada kita. So kadang-kadang ni saya nak kaitkan dengan Abu Hatim. Bila Abu Hatim bagi komen, fahamkan dia komen kat mana, dia komen tu dekat mana. Ada jangan silap faham lah, nanti kita kata oh hadis ni saya tolak sebab Abu Hatim tolak. Kita guna Abu Hatim tapi tak kena nama, tak kena nama aja betul, tapi tak betul natijah. Ini ramai orang guna ya. Sebut hadis ni ulama ni kata, ni ulama ada, betul ke, kan? Rupanya tak. Ada orang tersalah, dan ada orang gopoh, dia guna nama-nama besar. Macamlah ada orang guna kata Imam Bukhari kata tak boleh beramal, dia dhaif, kan? Sedap dia guna Imam Bukhari. Kita nak jawab apa? Diam je lah, kan? Rupanya dia yang salah. Kita duk macam alamak nak jawab tu, je Bukhari tak lawan. Memang siapa suruh lawan Bukhari? Suruh lawan orang tu yang cakap pasal Bukhari tu, bukan suruh lawan Bukhari. Takut kat Bukhari tak boleh cakap macam tu pun. Kita lawan orang yang tersilap menggunakan nama Bukhari. Tak cakap bohong lah, kan? Sebab bohong ni teruk sangat, nak tuduh orang bohong. Silap, dia silap, dia dah silap guna nama Imam Bukhari. Sedap lah. Ni pergi sana, pengetua suruh pergi, kat sekolah kan, kalau turun pengetua panggil, kita dah cakap apa, pergi je lah. Pergi, pengetua kata aku tak panggil kau kan. Macam tu lah. Macam tu je lah, kan? Saya pernah kena sekali orang cakap, ni tadi pengetua ada pesan apa? Dia suruh kau belanja aku. Macam tu je ke, kan? Jadi mana macam tu, kan? Guna nama
Jual nama ni biasa lah kan? Jual nama. Kita sebagai cikgu kat sekolah tahu sangat lah kan? Cikgu selalu kena jual nama lah. Ustaz Lan bagi. Ustaz Lan bagi. Tiba-tiba jumpa cikgu tanya, "Oi Lan, kau bagi dia keluar?" Aku tak nak cakap kan? Kantoi kan. Dia boleh cakap kat cikgu disiplin, "Ustaz Lan bagi dia keluar." Memang kau kena 2 kali lepas ni. Kan? Kau disiplin je kena. Kau ngaku kau kena. Ada jual nama aku tak? Macam tu lah. So kita jual nama Imam Bukhari, jual nama Imam Abu Hatim. Sedap Abu Hatim menolak ada ni. Sudah, delete terus kan. Delete terus kat Facebook Kita cakap lain sikit, delete. Tak dia terima, terkejut. Alamak, delete. So begitulah cerita dia. Kalau ada perbincangan, kalau ada soalan, kalau tak ada, silakan. Sikit perkongsian tentang anaknya Ibn Abi Hatim. Okey. disebutkan di dalam Syiar A'lam, Ana Abu Hatim kana ya'rifu al-ism al-'azam famarda ibnahu insyaallah فاجتهد ألا يدعو به فإنه لا ينال به الدنيا فلما اشتدت العلة حزن ودعا به وعوفي فرأى أبو حاتم في نومه استجبت بك ولكن لا يعقب أي ابنه فكان عبد الرحمن مع زوجته 70 سنة فلم يرزق ولدا قيل إنه ما مسها. Allahu Akbar. Siapa nak ikut Allahu Akbar. Satu lagi benda saya lupa tadi. Okey, tentang Abdul Rahman Ibnu Abi Hatim, dia buat buku Jarh Ta'dil tu dan dia mengajar buku tu pada orang. Dia bacakan. Maksudnya dia buat majlis bacaan. Maksud bukan setakat buku hadis, teks hadis, buku bahasa Jarh Ta'dil pun dia buat bacaan dan murid dengar belajar. Kan? Itu satu. Yang kedua, ada orang datang kat dia macam nasihat dia lah, menggunakan kata-kata Yahya bin Ma'in. Macam nasihat dia kata, Yahya bin Ma'in kan ulama Jarh Ta'dil, kan dia kritik orang tu, kritik orang ni. Dia kata apa? Pernah sedia Yahya kata, mungkin orang yang kita kritik ni dah masuk syurga dah. Kan? Kita kritik dia. So, warak lah. Maksudnya nak cerita bahawa dia sedih, dia kena hati-hati, takut-takut dia silap kritik. Jadi, ada seorang datang kat Ibn Abi Hatim tengah mengajar buku tu. Dia cakap, dia kata, berkata Imam Ma'in, mungkin orang yang kau kritik ni dah pun meletakkan kakinya ke dalam syurga. Apa kau nak cakap? Ini menunjukkan warak Ibn Abdul Rahman. Abdul Rahman kata apa? Abdul Rahman menangis. Dia terus menangis. Dan dia, tangan dia ketar, pegang buku tu sampai jatuh buku tu. Maksudnya tersentuh dengan nasihat daripada sahabat. Tapi Imam Zahabi komen nasihat tu, dia kata apa? Dia kata ini sebagai warak, maksud berhati-hati. Sebab bercerita tentang kritikan periwayat ni satu tanggungjawab agama dalam bab menasihati umat Islam. Jadi mana bukanlah maksud salah, tapi dibimbangi juga. So waraknya Yahya bin Ma'in, dalam masa dia duk kritik orang tu, dia still terfikir juga, mungkin aku silap, mungkin orang ni okey. So dia masih ada lagi hati dia. So Abdul Rahman macam tu juga. So jangan fikir ulama-ulama hadis ni yang Jarh Ta'dil khususnya hati kering kan. Jadi doa sahih zikrah, doa sahih tu hati kering, tak ada langsung rasa hati dia rasa betul. Dia rasa juga nak cakap seorang perawi ni doa zaman tersebut, maknanya jangan riwayat hadis pada dia tu benda besar. So perlukan warak, taqwa kan. So makna itu juga ada satu seni dalam ilmu. Sebab tu ulama hadis kata, orang yang nak menilai muhaddis ni zaman dulu, imam-imam ni, syarat mereka ni besar, tinggi. Kita masya-Allah zaman sekarang, na'udzubillah, kita mudah menghukum, menilai orang tanpa kita kenal, tanpa ada rasa sifat apa, hormat ke apa. Kan datang cakap sesat, tak betul apa semua, cakap ngarut semua. So adakah kita dah betul-betul
jujur dengan diri kita, nak kata orang tu teruk, nak hina seorang tu dengan semata-mata macam lepas tu dia pun kata, ustaz sama orang hina Syekh Albani lah, di situ pula. Jadi kita ulang banyak kali, kita tak hina Syekh Albani. Kita cerita tentang kajian dia. Kalau ada siapa ada bukti, termasuk malam ni ada rakaman ke, mana-mana video ke, audio ke, bukanlah banyak sangat pun, tapi kalau siapa yang nak cari, dia boleh carilah audio, video, tulisan ke. Kalau ada saya hina Syekh Albani, on the spot kita boleh tarik balik, sebab kita bukan niat nak hina dia pun. Cuma kalau saya memberitahu satu benda yang tak sama pegangan dengan orang yang mendengar, dia kena fikir dua kemungkinan. Mungkin saya salah, mungkin dia salah, bukan soal hina. Kalau ada, okey, kalau ada bukti. Tapi saya cakap, menilai orang tanpa rasa takut, rasa risau, takut salah ke apa, terus cakap, ustaz ni hina Syekh Albani, ustaz ni menjatuhkan maruah, ustaz ni mengutuk. Kat mana? Kalau ada, kat mana? Kita pun nak tahu juga. Kok kita cakap dalam keadaan tak sedar, kena rasuk ke, tak tahu. Tiba-tiba hilang, orang masuk, syaitan masuk cakap apa, kita pun nak tahu juga. Kalau ada rakam lah. Berjam kita buat program, banyak jam kalau fikir kan. So inilah nak nilai orang. Dia ni buat gitu nilai, dia ni ya. Apa maksud? Ada orang nilai seorang ustaz kan, saya tengok mata, saya tengok dia nilai. Dia cakap macam tu. Kau siapa? Tak bagi sebab cerita itu. Kita pun tak tahu nak takrif macam mana, nak huraikan ni, gerakan tangan dia ni. Buat muka. Kita buat juga. So kalau ada, beritahu lah. Bila kita buat macam tu kan, sebenarnya kita manusia lemah. Mungkin kita terbuat benda tu, kita geram sangat kat orang tu, sebab orang tu kutuk kita banyak sangat. Kita pun geram lah. Dia kutuk dia 40 kilo, kita je sebelah. Gitu, kira okey kat tu. Kalau nak nilai 40 kilo ni kutuk kita, dan kita buat okey tak, tapi buat tu pun tak bagus juga lah. Tapi kalau orang tu kat depan, sedap sikit. So itu masalah yang kita kurang pada zaman sekarang. So kita nak ambil pengajaran, baiki dari saya dan yang hadir dan yang dengar, bahasakan sedikit bila Imam Abu Hatim dan anak dia. Kalau ada lagi, so kita buka ruang kalau ada persoalan lagi. So untuk yang hadir, insya-Allah kita akan buat program hari Ahad ni tentang Syekh Shu'aib Al-Arnaud yang kami kenal, beberapa orang murid-murid dia yang taklah belajar banyak sangat, tapi sempat belajar dengan dia, dan akan dibentangkan oleh Dr. Mazli, insya-Allah. Dan kita juga ada insya-Allah di hujung tu kita ada bacaan hadis Sahih Bukhari sikit yang ditahqiq oleh Syekh Shu'aib, antara buku terbaru yang dia tahqiq, iaitu Sahih Bukhari 5 jilid 2011 mencetakkan. So kita akan ada satu tentang biodata dia, dan yang kedua tentang metodologi dia dalam menyemak hadis, mengkaji, tahqiq, dan yang ketiga bacaan Sahih Bukhari. So kalau setakat ni saya tahu yang nak hadir, insya-Allah dalam 40 orang dah daftar, tapi ada lagi, insya-Allah kita boleh buat lagi, buka lagi untuk pendaftaran. Dan ada yang bertanya kenapa tak buat tajuk gejala taksub kepada Syekh Shu'aib. So soalan tu kena tanya pada hari tu lah. Itu jawapan yang paling baik lah. Jawapan yang ni sikit, cucuk sikit, apa jawapan hamba lah. So ajaib manusia ni kan, dia tak suka kita, tapi dia nak kita buat program. Ini satu keajaiban dunia.
keajaiban dunia yang ke-8 ke 9? Tak tahu. Berbuih mulut, lenguh jari, letih bersembang, duk kutuk Adlan Abdul Aziz. Tiba-tiba nak cadang Adlan Abdul Aziz patut buat kuliah ni, Adlan Abdul Aziz patut. Kita tak faham tau, macam kontra. Hang kutuk aku dah, hang patut cadang. Adlan Abdul Aziz sepatutnya senyap. Tu mungkin boleh lah. Ni tak, Adlan Abdul Aziz sepatutnya buat kuliah ni. Sepatutnya lepas tu yang cakap sepatutnya tu buat apa? Sepatutnya buat apa? So saya kata sepatutnya cadangan tu ialah buat lah. Kita boleh tolong promote, cukup lah kan? So sama-sama lah buat. Tak mungkin semua orang buat semua benda, tapi semua orang boleh buat sama-sama apa yang kita mampu kan? So okay, dah sabar-sabar kita nak buat geng-geng Hotstar ni, nak buat apa-apa pasal apa ni, bagaimana Amerika masuk Islam, tak tahu lah. So Amerika pula Liverpool ada tak? Tak ada. So maknanya kita tolong sokong. Janganlah cakap sepatutnya hang buat ni, sepatutnya hang tolong buat. Aku tak apa, aku duduk diam. Sama-sama Pani Hotstar akan buat dan kita akan tanya soalan, InsyaAllah. Ustaz, mustalah hadisnya program tu dah dah dapat tarikh, dah dapat tempat, tapi jauh sikit. So saya nak umumkan supaya orang semua bersedia untuk pergi kan. Sebab kita terpaksa pilih juga kan tempat. Nak ikut semua orang buat tempat dia kan. So saya dapat tempat dekat Kajang, satu surau. Satu surau yang mana SU dia tu bagi ruang yang cukup baik. Nak buat apa, nak buat bila, go on. Masjid surau dia pun bagus, okey juga ruang dia. Cuma jauh sikit daripada KL ke apa, tapi tak kisahlah. Itu pun Ustaz Anwar buat program Musnad Syafi'i kan. Mai daripada Pahang pun ada, mai daripada Perak pun ada, mai daripada Johor ada. So dengan ilmu ni insya-Allah. Kata-kata terakhir daripada Ibn Abi Hatim, lupa nak sebut. Dia kata la yustata'ul ilm birahatil jism. Betul kata-kata. Betul lah, nak jasad ke jisim kan? Antara dua tu lah. Dia kata tidak akan, badan modern mana tahu kan, tidak akan dapat ilmu tu, tak akan kita dapat dengan badan yang relax, rehat, dapat semua. Susah nak download pun kena klik kan? Dan kena bayar bil bulan-bulan. So maknanya kata-kata Ibn Abi Hatim tu, dia ceritakan apa tu, pasal dia makan ikan mentah tu, dia tak sempat semua banyak sangat. Ilmu nak dapat macam ni dah cara dapat ilmu. Kau duduk relax, duduk semua kan, faham-faham. Dapat ke? Dapat. Dapat tu. InsyaAllah. Abang Hamzah. Ustaz ada dia kok.